Apakah tanda-tanda kita nak tahu Allah Subhanahu Wa Taala sayang dan cinta pada kita? Apa indikatornya? Bagi seorang isteri, dia tahu tanda suami dia sayang pada dia. Apabila suami dia ambil perhatian dia, mendengar cerita dia, ambil berat hal dia, mempertahankan dia. Jadi dia rasa itu indikator sayang. Bagi seorang suami pun begitu, dia tahu tanda isteri dia sayang pada dia. Beri perhatian, mengambil tahu hal ehwal dia, mengambil berat susahnya ataupun ketika sakit. Maka dalam konteks kita sebagai hamba-Nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, hafalan para rasul, serta ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya para pencinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan juga barakah. Kita dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini dan seterusnya dapat bertemu bertatap muka. Pagi ini saya menggantikan Ustazah Hayati yang kini berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang setia, yang sudi hadir walaupun cuaca di Kuantan ni tidaklah begitu baik, hujan dan sebagainya lagi. Tapi sama-sama kita membuat persediaan kenyataan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari semalam 23 Januari pukul 7 malam. Kita di Kuantan, hujan kita tahap Section C, iaitu amaran hujan berterusan, iaitu tahap waspada. Hujan berterusan dijangka berlaku di Kuantan, Pekan Rompin sampailah hari esok, Rabu 25 hari bulan Januari. Alhamdulillah hari ini kita dah memasuki 2 hari bulan Rejab 1444 dan seperti yang kita maklum, bulan Rejab ini adalah bulan yang dimuliakan. Ada pelbagai sebab kenapa ianya dimuliakan dan antara sebabnya adalah kerana Ramadan kerana Rejab adalah gerbang kepada Ramadan, yang mana kurang lebih lagi 1 bulan 27 hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pastilah dalam tempoh sebulan lebih ini kita digalakkan membuat persiapan diri bagi menyambut Ramadan yang kurang lebih lagi 58 hari. Sebab tanda orang beriman, kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, at-tahawanu bil amri idza hadara waqtuh. Sentiasa buat persiapan sebelum datang apa-apa perintah. Contoh, perintah semayang, maka kita buat persiapan. Pakaian kita, wudu, bersiap di masjid. Sebab itu kata Sufyan bin Uyainah, jangan kamu menjadi hamba yang berlagak sombong, tidak datang ke masjid kecuali dipanggil. Maka datanglah solat sebelum azan dikumandangkan. Itu sebab selama 40 tahun Sa'id bin Musayyib rahimahullah
Amalan dia akan berada dalam masjid sebelum azan berkumandang. Ini sikap orang beriman sentiasa prepare sebelum menjalankan suatu perintah. Sama juga haji, satu perintah orang beriman, dia preparationnya ada sebelum berangkat pergi haji. Ilmunya, bekalannya, barang-barang nak dibawa. Tetapi sayang bila tiba Ramadan, jarang orang buat persiapan. Terutama persiapan dari segi ilmu. Hal-hal yang sering timbul di bulan Ramadan seolah-olah tak selesai lagi. Contohnya orang kita kalau masalah korek hidung, batal, tak puasa, tak habis-habis lagi bincang. Daripada sekolah sampai dah tua-tua ni pun masih bincang korek hidung, batal, tidak puasa. Atau geng-geng terawih masih lagi berbalah surau masjid. Mana lagi afdal, buat 20 ke buat 8. Kelari sahaja buat persiapan. Sebab itulah persiapan menyambut Ramadan ini dah bermula daripada bulan Rejab lagi. Sebab kita maklum bahawa Ramadan ni dia raja segala bulan. Maka bila kita nak menyambut raja, persiapan kena buat. Hatta di dunia ni pun kalau kita dapat makluman keberangkatan raja ataupun sultan ke tempat kita, ada persiapannya. Maka persiapan pertama kata para ulama salafus salih, roadmap mereka adalah nombor satu sekali dah mula start berdoa dan dah kena mula start beramal. Iaitu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah mula pun berdoa. 6 bulan, kita lagi sebulan 27 hari belum berdoa lagi untuk Ramadan. Tapi salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan dah berdoa. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalhu minhum. Para sahabat Nabi, mereka berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa supaya dapat jumpa Ramadan. Sebab itu, para ulama dulu mereka buat doa-doa khusus untuk sambut Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimu li minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan bulan Ramadan pada aku. Hantarkan aku kepada bulan Ramadan. Terimalah semua amalku di bulan Ramadan. Dia dah berdoa start 6 bulan sebelum lagi. Sama juga Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah. Dia buat doa khusus untuk sambut Ramadan. Allahumma qad azallana syahra Ramadan wa hadara fasalimhu lana wa salimna lahu. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihil jidd wal ijtihad wal nasyat. Wa'idna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin dekat. Sampaikanlah aku kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah aku rezeki, mampu melaksanakan puasa dan sembahyang malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah aku ketekunan, kesungguhan, semangat. Aku berlindung padamu dari sebarang fitnah yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi ini gambaran para salafus salih, mereka dah buat persiapan sebelum daripada Ramadan, 6 bulan sebelum. Dan ada pula persiapan fasa 2 bulan sebelum Ramadan. Tepatnya pada bulan Rejab dan juga Sya'ban, persiapannya itu menjadi lebih intensif lagi. Kata Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali, Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul suqi zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i. Bulan Rajab ni yang kita sedang lalui, syahrul zar'i, bulan kita bercocok tanam. Artinya dah mula kena banyak beramal. Dan bulan Sya'ban bulan depan adalah bulan menyiram tanaman yang kita tanam pada bulan Rejab. Dan bulan Ramadan, Syahrul Hasadi Zar'i, bulan menuai hasil saja. Yang berlaku di dalam masyarakat kita, mereka hanya mula beramal ataupun dikiaskan mula bercucuk tanam hanya pada Ramadan saja. Jadi hasil tu tak dapat nak dikutip. Ini bulan Rejab dah kena menanam. Kata dia lagi, masalul syahri Rajab karrih. Wa masalul Sya'ban mislul ghaim. Wa masalul Ramadan masalul matar. Perumpamaan bulan Rejab macam angin. Bulan Sya'ban adalah awan yang membawa hujan. Dan bulan Ramadan adalah hujan yang mengalir. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab. Wa lam yaski fi Sya'ban. Fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Siapa yang tidak menanam pokok pada bulan Rejab, tidak menyiram pokok pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia menuai hasil di bulan Ramadan? Jadi ini fasa 2 bulan sebelum Ramadan. Ini yang kita sedang lalui sekarang. Dan fasa yang terakhir ulama' dulu adalah fasa sebulan sebelum Ramadan.
iaitu pada bulan Sya'ban. Maka Sya'ban mereka akan mula lebih giat lagi. Pada kesempatan pagi ini, di dalam kita mengisi slot kuliah duha ini, kita nak membincangkan satu topik sesuai dengan bulan Rejab. Kita nak mula banyak beramal pada bulan ini. Apakah tanda-tanda kita nak tahu Allah Subhanahu Wa Taala sayang dan cinta pada kita? Apa indikatornya? Bagi seorang isteri, dia tahu tanda suami dia sayang pada dia. Apabila suami dia ambil perhatian dia, mendengar cerita dia, ambil berat hal dia, mempertahankan dia. Jadi dia rasa itu indikator sayang. Bagi seorang suami pun begitu, dia tahu tanda isteri dia sayang pada dia. Beri perhatian, mengambil tahu hal ehwal dia, mengambil berat susahnya ataupun ketika sakit. Maka dalam konteks kita sebagai hamba-Nya, macam mana kita nak tahu Allah sayang pada kita? Pertama sekali adalah perlu kita fahami, Allah Ta'ala sayang pada kita lebih daripada mak kita sayang kita. Mak sayang anak ada batasan, ada hadnya. Kalau anak tu tak reti bahasa langsung, dihalau je daripada rumah. Contoh cuti sekolah, anak duduk di rumah. Kerjanya membuta, bangun pukul 10 hari-hari. Tak daya juga kita nak beletih. Akhirnya terkeluar pada mulut, engkau ni bila sekolah buka, berambuhlah cepat balik asrama. Aku tak daya lah menengok muka engkau orang. Artinya kita ada batasan. Hamun. Ni anak semua duduk di rumah. Serabut duduk rumah pergi masjid lah, aku dengar kuliah duha lagi senang itu aku. Kita ada masa kita hamun. Itu ada orang nak degil sangat, dia hantar pergi mondok, dia malas. Dia ada batasan, walaupun sayang. Sebab itu ada satu riwayat, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun minas sabyi tabtaghi. Satu ketika Nabi didatangi satu rombongan tawanan perang. Tawanan perang datang jumpa Nabi. Dalam ramai-ramai tawanan perang itu, adalah seorang ibu. Yang mana ibu ni, dia sedang mencari-cari anak dia. Dia terpisah dengan anak dia. Iza wajadat sabiyan fi sabyi akhazathu fassaqathu bi batniha wa arda'athu. Bila ibu ni, wanita ni dapat jumpa anak, anak dia baby lagi. Anak dia adalah dalam kumpulan-kumpulan itu. Dia jumpa saja anak dia. Dia dapat, dia peluk anak dia. Dia cium anak dia, dia dukung dia. Terlalu gembira. Wa arda'athu. Dan dia menyusukan anaknya itu. Melihat peristiwa itu, faqala lana Rasulullah. Nabi pun tanya pada kami. Atarawna hazil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Aku nak tanya pada kamu. Kamu tengok tadi mak tu tadi. Bekerja cari anak. Dah dapat anak, peluk anak. Suka sangat. Bagi susu apa semua. Gembira sangat dia. Agak-agak kamulah. Atarawna hazil mar'ah. Tarihatan waladaha finnar. Pada pandangan kamu, adakah si ibu ini tergamak untuk nak melemparkan anaknya dalam api? Kalau tengok ke kelakuannya tadi. Munasabah tak mak macam ni, dia ambil anak dia akan campur dalam api. Sahabat pun menjawab, la wallahi wahya taqdiru ala an la tatrahahu. Tidak mungkin ya Rasulullah, demi Allah. Dia tak akan membiarkan anaknya dicampurkan dalam api, bahkan dia akan cegah pula anaknya itu daripada mudarat. Katalah ada orang nak campur dalam api, dia akan berusaha mempertahankan anak dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah, kata Nabi, Allah sayang kepada kita lebih daripada ibu ni sayang pada anaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan, sebagaimana seorang ibu tak sanggup campur anak dalam longkang, Allah pun tak sanggup nak campur kita dalam neraka. Tapi degil sangat. Bagikanlah hukuman. Sayang Allah lebih daripada kemurkaan dia. Sebab itu Allah perintahkan pada kita, mu kenallah aku. Mu berlari cari aku. Aku sayang pada kamu.
Bagaimana Allah boleh sayang kepada hamba dia? Sebab itu kita diperintahkan untuk kenal dia, ma'rifatullah, dan kena lari berkejar kepada dia. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala guna kalimat berlari. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kamu menuju aku. Kejar cepat. Kejar. Sebab aku ini ada seorang Rasul, kerjanya memberi peringatan yang nyata bagi kamu. Surah Az-Zariyat ayat 50. Seorang hamba, kita semua, kena tahu bahawa Allah sayang kita. Tetapi jangan pula kita tertipu dengan nikmat yang kita miliki, itu tanda Allah sayang. Tidak mesti juga. Ada masa nikmat yang ada pada kita ini bukan tanda Allah sayang. Allah sayang, dia tidak beri tanda nikmat. Kita jangan ingat bila kita ada gelaran Datuk ke, Tan Sri ke, kaya ke, pangkat besar. Ini semua saya dapat kerana Allah sayang saya. Tak. Allah tidak sayang kepada orang dengan memberikan benda-benda itu. Allah sayang pada orang ada tanda-tanda dia. Sebab kadang-kadang nikmat yang kita dapat belum tentu tanda sayang, tapi kita khawatir ianya adalah istidraj. Istidraj ini adalah benda-benda yang Allah beri nikmat, tetapi nikmat yang dibungkus dengan azab. Iza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa innama dzalika minhu istidraj. Kalau kamu melihat Allah Ta'ala memberikan segala perkara nikmat dunia kepada seseorang, padahal orang itu masih lagi berada dalam maksiat, itu istidraj, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu nikmat itu bukan tanda sayang. Apa tanda-tanda sayang daripada Allah? Ini banyak diuraikan oleh para ulama. Maha pencipta alam semesta, pemelihara yang tidak henti menjaga, sang pemberi cinta kepada hamba-Nya, hamba yang taat ataupun derhaka. Allah sayang semua. Kalau orang yang kufur kepada nikmat dia, orang yang tidak sembah dia, Allah masih bagi nikmat. Kalau Allah ni memilih hanya orang beriman je dapat nikmat, nescaya orang bukan Islam segelas air pun Allah tak bagi. Tak, Allah beri kekayaan lagi pada dia. Sebab Allah Maha Adil. Allah adil. Kasih sayang Allah sangat sempurna, melebihi kasih ibu untuk anaknya. Jarak terbentang berjuta-juta, tak satu pun yang tidak diperhatikannya. Setiap hamba dia, walau yang paling halus sebesar kuman COVID sekalipun, tetap disantuni oleh Allah. Kasih sayang dia pada semua makhluk. Setiap makhluk hidup melata, telah tertakar, terukur rezekinya, tak terkeliru, tak tertukar bahagiannya, meskipun ada manusia yang menentangnya. Ini kasih sayang Allah. Baik, soalnya sekarang, bagaimana kita nak tahu Allah sayang pada kita? Yang penting bukan bila dapat harta, pangkat, kedudukan, itu bukan indikator utama. Pertama sekali kata ulama berdasarkan satu hadis panjang daripada Abu Hurairah. Tanda Allah sayang pada kita adalah apabila kita disayangi oleh orang ramai. Orang ramai sayang kita, itu tanda Allah sayang kita. Baik itu jangan gunalah ayat, saya ni ramai orang benci. Tak apa, yang penting Allah sayang saya. Ini pedaah. Awak kalau orang menyampah, Allah pun menyampah juga. Mana mungkin awak dibenci satu Malaysia, tapi awak kata tak apalah, Allah sayang saya. Sayang celah mana satu Malaysia menyampah awak? Kenapa jadi begitu? Mungkin kerana akhlak. Sebab itu yang pertama sekali indikator kita nak tahu Allah sayang kita, bila kita ni orang ramai sayang kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbuh. Qala fa yuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fis sama'i fa yaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fa yuhibbuhu ahlus sama'. Qala thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Nabi cerita pada Abu Hurairah, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan titahkan pada Jibril. Wahai Jibril, aku sayang orang ni. Mu kena sayang dia. Sebab aku sayang dia.
Jibril pun, beres, no problem. Saya pun sayang dia. Disebabkan Jibril ni dia ketua kepada penduduk langit, dia arah pula penduduk langit. Penduduk langit, Allah cinta kepada orang ni, aku pun cinta kepada dia, mu semua kena cinta kepada dia. Maka seluruh penduduk langit, fayuhibbuhu ahlus sama', seluruh penduduk langit sayang pada dia. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian cintanya itu sampai pula kepada penduduk di bumi. Mana orang pun sayang kepada dia. Hadis riwayat Bukhari. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, di sinilah pentingnya akhlak budi bahasa. Bintang timur cuaca pun baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis hati pun baik, ke mana pergi disayang orang. Bila kita perangai berjuru, ada akhlak, sopan santun, orang sayang pada kita. Ramai sayang. Bila kita meninggal dunia, ramai menangis, kesedihan. Mungkin orang tu tak kenal kita sangat, tapi kenal budi bahasa kita, menolong orang misalnya. Itu tanda kita ini dulu masih hidup disayangi Allah. Tapi kalau kita meninggal orang gembira, buat kenduri kesyukuran, something wrong somewhere. Mana perangai tak molek. Jadi ini nombor satu, tanda Allah sayang kita. Maka kepada orang yang ada harta banyak, pangkat banyak, duit banyak macam-macam, jangan ingat itu tanda Allah sayang. Mungkin istidraj. Apa guna ada harta banyak, pangkat yang tinggi, jawatan yang besar, tapi orang menyampah ke kita. Itu tanda tak ada kasih sayang pada Allah. Itu yang pertama. Mungkin orang kata, payah Ustaz, buat baik sekarang orang bukan reti bahasa. Tuan-tuan puan-puan, buat baik pada anjing pun anjing reti bahasa. Anjing yang liar tu pun, kalau diberi makan, diberi minum, baik dia. Maknanya kita tak buat baik dengan orang. Kita selalu menyangka buruk, orang tak reti nak balas dan bagai-bagai lagi. Jadi ini yang pertama lah, buat baik pada orang. Allah sayang. Yang kedua, kata ulama, tanda orang yang Allah sayang pada dia, orang ni dia berikan pemahaman dalam agama. Dan juga dia dapat mengamalkan agama dengan cara yang bagus. Dalam satu hadis Nabi sebut, innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til dini illa liman ahabba. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia ni, harta, pangkat, kedudukan, man yuhibbu wa man la yuhibbu, pada semua orang. Tak kira orang tu dia sayang ke, dia tak sayang, dia beri semua. Muslim, non-Muslim, bagi semua. Kekayaan apa semua, bagi, tak ada masalah. Wala yu'tid din illa liman ahabba. Dan Allah tak akan beri agama ini kecuali kepada orang yang dia cinta saja. Maka faman a'tahu Allah din faqad ahabbahu. Siapa-siapa yang dapat agama, maka itu tanda Allah cinta kepada dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu tahniahlah kepada tuan-tuan puan-puan, walaupun majoritinya sudah pun memasuki usia emas, tapi masih lagi nak belajar, mendengar agama, membetulkan Quran, belajar Quran dan macam-macam lagi. Ini tanda kita telah mendapat kasih sayang Allah, dipermudahkan untuk nak belajar agama. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Berapa ramai kawan-kawan kita yang sama pencen macam kita, tapi tak dapat nak ngabihkan masa untuk nak menelaah ilmu agama, belajar Quran tak dapat. Mungkin sibuk dengan hal-hal lain, sambung jawatan pas tak pencen-pencen pas kerja-kerja, tak dapat tengok agama dalam YouTube je, tak dan. Jadi ini tanda Allah sayang. Bukan makna orang tua tak berhenti-berhenti kerja tu Tuhan tak sayang. Tak. Salah satu indikator kita dipermudahkan belajar agama. Sebab itulah di kalangan para sahabat dulu, ada di kalangan mereka yang tidak dapat bersama Nabi daripada awal Mekah, Madinah, duduk lama. Tetapi walaupun mereka duduk dengan Nabi 3-4 tahun saja, ada yang menjadi alim besar. Sebagai contoh,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni 5,000 hadis diriwayatkan. Kalau sahabat-sahabat yang lain, padahal dia duduk dengan Nabi 3-4 tahun saja. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan satu hadis yang mengisahkan perjuangan Abu Hurairah dalam menuntut ilmu. Luar biasa sekali. Inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Wa inna ikhwanina minal ansar kana yashghuluhum al-amal fi amwalihim. Dulu sahabat-sahabat Nabi dua, satu muhajirin, satu orang ansar. Orang muhajirin sibuk berniaga. Orang muhajirin kebanyakannya bisnes. Orang Mekah ramai yang berniaga. Sahabat-sahabat orang ansar pula sibuk dengan ladang. Mereka ni orang tempatan, banyak tanah. Jadi sibuk ladang kurma macam-macam. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah bisyab'in batni. Sedangkan Abu Hurairah masa tu dia orang miskin. Bisnes tak ada, tanah tak ada. Jadi dia banyak datang ke majlis Nabi. Wa yahdur ma la yahdurun. Dia hadir bersama dengan Nabi ketika orang pergi kerja. Macam contoh kita kan hari Rabu kita ada MIB. Hari kerja. Bagi orang yang kerja tak dapat join. Tapi Abu Hurairah sebagai contoh, dia boleh join sebab dia tak kerja. Dia tak ada bisnes, tak ada apa. Maka disebabkan itulah dia dapat ilmu yang orang lain tak dapat. Maka dia menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Kesungguhan dia. Abu Hurairah ni hadis dia 5,000 lebih. Dan ada hadis pula yang dia dapat pada Nabi yang dia tak boleh cerita ke orang. Ada. Dalam satu riwayat dia pernah sebut, hafiztu min Rasulillahi wi'aini fa amma ahaduhuma fabasattuhu wa ammal akharu falau basattuhu quti'a hazal bul'um. Kata dia, saya ni hafal daripada hadis Nabi banyak. Yang saya cerita ni ada 5,000 lebih lah yang sampai pada kita. Tapi ada 2 guni lagi saya tak cerita. 2 guni lagi hadis yang saya tidak war-warkan kepada orang. Mengapa dia tidak war-warkan? Ini ada perbahasan ulama. Abu Hurairah dia tidak dapat nak menceritakan ada 2 guni lagi hadis ini disebabkan amanah. Ini bukan masalah menyorokkan ilmu, tidak. Nabi ni dia tengok sahabat apa dia punya kecenderungan. Setiap sahabat ada dia punya pengkhususan dia sendiri. Misalnya Nabi dengan Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Huzaifah Al-Yamani lah satu-satunya orang yang Nabi khabarkan kepada dia nama-nama orang munafik di Madinah. Perkara ini Nabi tak cerita pada orang. Adakah salah Huzaifah tak cerita pada kita? Tak. Itu amanah dia. Dia tak sampaikan. Jadi dalam konteks Abu Hurairah, kata ulama, 2 guni hadis yang dia tak sampaikan itu adalah perkara-perkara yang tidak berkait dengan hukum hakam. Tetapi dia adalah perkara-perkara yang bersifat hadis-hadis perkhabaran fitnah. Yang menceritakan nama secara terperinci, pemimpin-pemimpin zalim, keadaannya, zamannya, apa yang berlaku pada mereka, siapa yang bunuh mereka. Ini fitnah akhir zaman, Nabi banyak cerita kepada Abu Hurairah. Sebab kecenderungannya kepada eskatologi. Dia suka cerita-cerita akhir zaman ini. Yang ini dipanggil hadis ramalan kenabian. Prophecies of the prophets. Nabi dia ada prophecies dia banyak. Yang kita tak panggil ramalan. Ramalan ni nujum 4 belalang. Nabi nampak apa yang berlaku pada masa akan datang. Contoh, Nabi pernah memberi peringatan bahawa Osman bin Affan dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mereka akan mati dibunuh. Tapi tak diberikan detail. Ada sahabat yang dapat detail tapi tak cerita. Nabi pernah memberikan profesisnya orang Islam akan nanti masuk Mesir. Tapi tak ada orang tahu detailnya. Mungkin ada yang tahu detailnya tapi tak cerita. Nabi pernah bercerita orang Islam akan masuki Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan juga Iraq. Nabi pernah cerita. Dan Nabi pernah cerita juga orang Islam akan memasuki Konstantinopel. Dia panggil Konstantiniyatu. La tuftahannal Konstantiniyatu
Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jishu zalikal jaish. Kota Konstantinopel ataupun sekarang dipanggil Istanbul akan jatuh ke tangan orang Islam. Pemimpin yang menakluknya adalah sebaik-baik pemimpin. Pasukan berada di bawah pimpinan panglima itu adalah sebaik-baik pasukan. Ini hadis riwayat Hakim, Tabrani, Imam Ahmad dan Al-Haythami. Jadi Nabi dia ada profesis dia. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia ada banyak cerita gini. Cuma dia tak keluarkan. Maka teruslah menuntut ilmu. Abu Hurairah dia duduk dengan Nabi 3-4 tahun saja. Tapi dia berjaya mendahului semua sahabat dalam konteks menuntut ilmu. Ini tanda kebaikan. Ayuh teruskan tuan-tuan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Kata Nabi kepada Anas bin Malik, siapa-siapa keluar pada rumah pergi belajar, maka sepanjang perjalanannya itu sama seperti dia pergi berjihad fi sabilillah. Sebab itu orang belajar dia adalah asnaf fi sabilillah. Orang yang keluar boleh dapat zakat. Sebab mereka perjalanannya itu fi sabilillah. Betulkan niat kita. Dulu kita pernah kongsikan semasa program MIB, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma gigih menuntut ilmu. Masa Nabi wafat, umurnya baru 13 tahun. Baru tingkatan 1. Sungguh dia belajar agama. Sehingga kan kata Umar Al-Khattab, kalau Ibnu Abbas ni sama umur dengan kami, nescaya tak ada seorang pun boleh challenge ilmu dia walau 1/10. Begitu alim sekali Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa sebab? Kesungguhan. Yang kita kongsikan dulu, dia kalau dengar ada orang simpan hadis, dia terus jumpa orang itu. Sampai orang tu kalau tidur waktu siang, dia tunggu depan rumah sampai orang tu bangun. Bila orang tu bangun, nampak dia, Ibnu Abbas, ngapalah tak ngabar awak kan sepupu Nabi, ngapalah tak cerita, nak apa hal? Nak hadis. Kenapa tak beritahu, saya boleh bagi hadis, tak payah awak tunggu je di masjid, malangkang kita jumpa. Kata Ibnu Abbas, la, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi. Bukan ilmu yang datang ke kita. Jadi kalau nak jadi alim, bukan belajar ikut YouTube, bukan belajar ikut live Facebook, tak boleh. Ni ramai yang menonton Facebook masjid ni. Boleh nak menengok, tapi jadi alim tak lah. Sebab ilmu tu datang ke kita. Kalau nak alim, kita kena datang kepada ilmu. Mana kalau ada kelas pengajian di masjid, usahakan pergi masjid. Baru dapat jihad fi sabilillah. Kalau setakat nerak kat dapur, nengok dapat pahala, tapi tak berjihad lah kita ya. Sebab itu ulama-ulama dulu, kenapa mereka ni berkat hidup. Belajar bersungguh betul ilmu agama ni. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia tempuh perjalanan sebulan semata-mata nak jumpa dengan Abdullah bin Unais sebab nak mendapatkan satu hadis saja. Berbulan-bulan. Akhirnya dia dapat riwayatkan 1540 hadis. Begitu juga Imam Baqi bin Makhlad al-Andalusi. Dia daripada Spanyol pergi ke Baghdad. Jauh Spanyol dengan Baghdad, Iraq. Dia nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia dapat belajar dengan dia 300 hadis. Ni kesungguhanlah ulama' dulu. Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa dia jadi alim? Meninggal umur 40-an. Tapi ilmunya sampai sekarang berkat. Tiap-tiap hari dia baca 12 jenis ilmu berbeza. Baca kitab ni, baca kitab ni. Toki kepada Ibn Taymiyah, nama Majduddin Ibn Taymiyah. Punya kuat membaca, kalau masuk bilik mandi, dia akan pesan pembantunya duduk depan bilik air, tolong bacakan kitab. Sambil-sambil dia termenung ke apa, dapat dengar. Punyalah dia ketagih nak membaca. Semangat. Al-Hasan Al-Lu'lu'i selama 40 tahun, dia takkan tidur melainkan atas dada ada kitab. Malah nak tidur tu membaca dulu. Sampai tidur. Kita handphone kan dekat atas, dia membaca tu luar biasa sekali. Banyaklah cerita-cerita ulama-ulama dulu. Ada hak menulis, menyalin kitab banyak. Ahmad bin Abid Daim Al-Maqdisi, dia telah menyalin lebih daripada 2000 jilid kitab. Dan kalau dia masa lapang, dia free, dalam sehari dia boleh salin 9 kitab. Salin balik. Kalau hari dia sibuk, dalam sehari dia boleh salin 2 kitab. Zaman tak ada photostat apa semua. Buat nota ni. Belajarlah. Ini tanda Allah sayang kita. Bila kita ada minat nak belajar agama,
bersungguh nak belajar agama. Itu tanda Allah sayang tu. Tanda Allah sayang. Ada satu cerita disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama besar di Syria. Ini tentang fadilat orang belajar agama. Ada satu kejadian pernah berlaku di kawasan perkuburan Ad-Dahdah. Al-Dahdah ni satu kawasan perkuburan 10 minit daripada Masjid Umawi di Damsyik. Masjid Umawi dulu kita belajar tempat turun Nabi Isa kan, menara tu. Jadi kuburan Dahdah ni macam kita lah, Stali, Bukit Ubi apa semua. Cuma perkuburan Dahdah ni special. Di situ disemadikan para ulama, wali-wali dan juga para syuhada. Dan makam itu dinamakan Dahdah, sempena nama ulama hadis yang juga disemadikan di kawasan itu nama Abu Dahdah Ahmad bin Muhammad bin Ismail At-Tamimi rahimahullah. Dulu makam tu namanya makam Maqbarah Al-Faradis nama dia. Ini cerita benar. Ada seorang penggali kubur. Datang satu orang perempuan minta tolong. Dia kata, "Encik, boleh tak tolong gali kubur satu untuk orang lelaki?" Dia kata, "Okey, tak ada masalah lah." Zaman itu mana ada permit polis apa, tak ada, tak payah cek-cek apa. Gali je lah kubur. Kemudian penggali kubur ni nampak rombongan yang ramai bawa jenazah. Dia pun kata, tak apalah. Dia pun masuk dalam liang. Jenazah nak turun apa semua. Kemudian dia menengok sesuatu yang ajaib. Ra'aitu ajaban fi hadhil athna yanfatihul qabru wa yusbihu rawdatu min riyadil jannah wa ja'a malakani akhazahu. Penggali kubur ni cerita, bila masuk jenazah, aku nampak benda pelik. Kuburnya itu bukan macam liang yang aku gali, tapi luah. Yusbihu rawdatun min riyadil jannah, macam taman bunga. Begitu cantik sekali. Ini kan Nabi dulu pernah sebut, kata Abi Sa'id, innamal qabru rawdatun min riyadil jannati au hufratun min hufarin nar. Hadis Tirmizi. Kubur ini dia boleh menjadi taman daripada taman surga atau boleh menjadi satu tempat daripada lubuk neraka. Hadis Tirmizi. Dia nampak liang orang ni luah. Kemudian dia nampak wajah malakani akhazahu. Datang malaikat naik kuda, ambil jenazah ni bawa pergi. Dalam bayangan dia. Tapi dia tak cerita pada orang. Dia diam sajalah. Beberapa bulan kemudian, wanita yang sama datang jumpa dengan menggali kubur. Dia pun beritahu, boleh nak kubur satu lagi, orang lelaki. Dia kata, ini hak makcik dulu. Tak apa, boleh. Tapi kali ni dia nekat. Aku nak tanya siapa dia ni. Yang first mayat tu tak ada tanya. Bila datang mayat, dia duduk dalam liang, dia nampak kejadian yang sama. Liang orang ni luar, ada orang berkuda ambil jenazah, bawa pergi tahu ke mana. Akhirnya dia tak dapat menahan diri, dia pun tanya kepada wanita ini, makana ya'mal hadza wa dza. Minta maaf, kau nak tanya, arwah hak ni dengan arwah hak beberapa bulan lepas kerja apa? Cik tu tanya, kenapa awak tanya pula? Saya nampak benda pelik. Saya ingatkan saya ada salah makan ubat ke apa ke, jadi berkhayal ke, halusinasi ke apa ke. Tapi bila kali kedua dah jadi begini, saya rasa ini real. Boleh kongsi apa amalan dia ni? Makcik ni jawab, fakana taliban ilmi. Yang awak ke bumi yang first dulu, penuntut ilmu. Wakana thani ya'mal najaron yuqaddimu li akhihi nafaqah talabil ilmi. Yang awak baru ke bumi tadi adalah orang yang bekerja membiayai pelajaran arwah yang pertama. Dia yang sponsor belajar. Jadi ketika itu kata Syekh, penggali kubur ini, tarakal maqbarah wa nazala minha ila jami' taubah. Dia campurkan cangkul, skop apa semua. Dia berhenti jadi penggali kubur. Dia pergi ke satu masjid nama Masjid At-Taubah, Jami' At-Taubah fi Dimashq Syarif Baghdad. Ya, Hayul Aqibah. Dia ni satu masjid, ni bukan calang-calang masjid.
Masjid At-Taubah ini ramai ulama pernah menjadi khatib di masjid itu. Azzuddin Abdul Salam misalnya, Sultanul Ulama, pengarang Qawaidul Ahkam. Begitu juga Ahmad Al-Jazairi, antara ulama pernah menjadi khatib di Masjid Jami' At-Taubah ini. Jadi penggali kubur ini pergi ke Masjid At-Taubah. Dia belajar agama. Dia tekun belajar sehinggalah dia menjadi ulama besar di Damsyik. Ketika dia datang jumpa dengan imam masjid tu, umur dia 40 lebih dah. Sampai imam tu kata, awak ni ngapa dah tu? Heran, umur dah 40 tahun lebih. Datang nak belajar agama. Belajar pula bukan dengar ceramah macam kita, ceramah umum gini. Belajar betul. Daripada kitab yang asal, daripada Matan Jurumiyah. Ni kitab Nahu bahasa Arab, Nahu Saraf. Biasanya orang belajar peringkat 1 atau 2 sanawiyah pondok. Dia belajar. Setelah itu dia beralih pula kitab, naik kitab Al-Imriti, Kawakib Duriyah, Mulakhas Matan Alfiyah. Dia belajar betul. Sampai dia jadi ulama yang besar di Damsyik, bernama Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar tu maknanya penggali. Dia kekalkan kerjaya lamanya sebagai panggilan dia. Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Daripada penggali kubur menjadi seorang alim besar, dan keturunan juga ramai menjadi ulama. Salah seorangnya Abdul Razak Al-Haffar. Kalau tuan-tuan perempuan tengok nama ulama Al-Haffar, keturunan dia lah. Jadi pelajarannya adalah belajarlah. Kita esok Allah muliakan dunia akhirat. Allah sayang kita, Allah muliakan kita di alam kubur. Jadi itu yang kedua. Tanda Allah sayang kita, kita suka belajar agama. Suka. Yang ketiga, tanda Allah sayang pada kita, Allah akan penuhi segala permintaan kita. Mana setakat ni bila berdoa, insya-Allah makbul. Doa makbul, doa makbul. Itu tanda Allah sayang betul lah ke kita. Dalam satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah Ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Nabi bercerita, Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-wali aku, maka aku umumkan perang, isytihar perang kepada orang itu. Tidaklah hamba-Ku yang mendekati aku, melainkan aku akan cinta kepadanya. Yang mana dia mendekatkan aku itu dengan melaksanakan perkara wajib, sembahyang, puasa yang wajib. Dan hamba-Ku tidak henti-henti lagi mendekatkan diri dengan aku dengan ibadah-ibadah sunat. Hingga akhirnya aku cinta pula pada mereka. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in sta'azani la u'idzannahu. Seorang itu kalau aku dah cinta kepada dia, maka aku menjadi pendengaran untuk dia ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatan kepada dia ketika dia melihat. Aku menjadi tangan untuk dia yang digunakan untuk berbuat sesuatu. Dan aku menjadi kaki untuk dia ketika dia berjalan. Dan kalau dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tanda yang ketiga Allah sayang pada kita, Allah mustajabkan permintaan-permintaan kita. Bukanlah maknanya kita doa terus dapat. Tak. Ada masa doa yang tidak mustajab bukan tanda Allah tak sayang, tetapi Allah tahu yang terbaik. Kadang kita minta benda yang bagi kita okey, tapi Allah lebih tahu nasib kita. Contoh minta naik pangkat. Ya Allah, naikkanlah aku pangkat daripada 48 naik ke 52, ya Allah. Allah Maha mengetahui, engkau kalau naik grade 52, engkau kena hantar ke Putrajaya. Pos tu ada di Putrajaya. Engkau kena cari rumah. Anak engkau di sini nak ambil periksa lagi, nak tukar sekolah.
Engkau kena bolang Kuantan Kuala Lumpur bukan macam dulu. 8 boleh bersila tekan minyak. Sekarang ni jam. Tahapnya luar biasa lah jamnya. Allah lebih tahu. Jadi kadang ditangguhkan permohonan. Ada orang dia doa minta jodoh. Dah umur 40 belum kahwin lagi. Dia kata aku pun tak reti lah minta jodoh macam mana. Habis depan Kaabah, depan macam-macam minta. Tuhan tak sayang aku. Tak, Tuhan lebih tahu. Dia panggil kemenangan tertangguh. Mungkin jodoh kita di alam yang satu lagi. Begitulah. Bukan makna dapat, minta terus dapat. Tetapi umumnya, minta dapat. Itu tanda orang yang disayangi Allah. Tetapi, nak dapat tahap minta dapat ini, Allah Ta'ala sebut di awal tadi dalam hadis Qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ini apa payah. Iaitu mereka ini aku sayang sebab didekatkan diri dengan aku dengan memperbanyakkan amalan sunat, nawafil. Maknanya kita kalau puasa sunat tak buat, semayang rawatib tak buat, mengaji Quran tak buat, macam mana nak mendekat diri pada Allah? Sayang tu tak ada. Artinya kalau kita sekadar semayang 5 waktu, kemudian dabik dada mengata Allah sayang, belum tentu. Nawafil, mesti banyak ibadat sunat. Jangan tinggal amalan sunat kalau nak dapat kasih sayang Allah. Amalan yang wajib dalam Islam ni dia tidak banyak. Dan dia memang benda wajib. Suka tak suka kena buat. Amalan sunat jauh lebih banyak. Tapi tak ramai orang boleh buat. Maka kalau nak menggapai kasih sayang Allah, nak dapat peningkatan darjat di sisi Allah, amalan sunat kena banyak. Barulah mustajab doa. Itu maksudnya. Dia apa erti amalan sunat? Amalan sunat ini adalah perkara yang kita buat dapat pahala, tak buat, ramai orang sebut tak apa. Jadi itu yang tak pernah puasa Isnin Khamis. Tanya ngapa tak puasa? Sunat je, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Ngapa tak puasa Rejab? Sunat je, tak buat tak apa. Bila kita pegang tak apa, memang tak buat lah. Kita kena tukar. Sunat ini ialah amalan kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru dia ada semangat. Contoh, iktikaf masjid dapat pahala. Kadang ada jemaah kita, dia masuk masjid terus ke tandas. Ni kita nak war-warkan lah, ni doakan lah benda ni menjadi. Kalau menjadi, kita masjid pertama ingat dalam Malaysia. Kita buka 24 jam masjid. Bermula daripada bulan Mac ini, kita nak meraihkan jemaah kita daripada luar yang selalu komplain nak masuk masjid. Tapi kita dah buat kajian. Kalau 10 orang, 8 orang tu nak tumpang tandas. Mana bukan semua nak semayang. Tapi itu bukan soal kita. Tandas juga santunan kita. Jadi doakan benda ni dapat. Sebab banyak proses kami kena lalui. Terutama aspek keselamatan lah. Masjid kita ni bukan macam masjid di kampung kecil. Senang nak jaga. Masjid besar. Tingkat atas lagi. Menara lagi macam-macam. Jadi ada beberapa perkara tengah buat persiapan. Tuan-tuan perempuan doa sajalah. Mudahkan niat kita. Nak masuk Syakban esok. Masjid kita dah boleh buka. Ramadan kita full swing lah 24 jam. Jadi kadang orang datang. Dia nak pergi ke bilik air saja. Tak ada masalah. Cuma kalau dapat iktikaf lah sekejap. Niat iktikaf. Sebab kalau awak tak iktikaf rugi. Selama mana pegang buat tak buat tak apa. Kalau buat pahala tak buat tak apa. Memang tak iktikaf lah jawapan. Jadi pergi ke tandas pergilah. Habis tu singgah ambil wuduk sekejap. Masuk masjid. Niat iktikaf buat 2 rakaat. Dapat pahala. Dan mendekatkan diri pada kasih sayang Allah. Apa lagi amalan pahala? Baca Quran lepas semayang. Baca Quran dalam masjid. Semayang sunat dalam masjid. Itu semua buat dapat pahala, tak buat rugi. Apa lagi? Kalau di Mekah, cium Hajar Aswad. Sunat. Tapi orang kita pula, bagi dia wajib pula cium Hajar Aswad. Kalau tak cium, rasa macam Allah tak sayang. Tak betul tu. Itu ilmu ayah pain tu. Tak dapat lah. Bukan. Kita usaha. We do the best. Let God do the rest lah. Ada orang pergi ke Masjid Nabawi. Muncul je duduk Mekah, duduk Madinah 8 hari. Baru pula tak dapat masuk Raudhah. Bukannya wajib. Dan itu bukan tanda kalau tak dapat masuk Allah tak sayang kita. Kita dah usaha, buka apps. Merah manjang, bila nak nyeliknya? Takkan nak nipu.
Jadi perlu ada pemahaman di dalam hal itu ya. Mana prioriti. Tapi perkara sunat jangan tinggal. Kalau dapat buat, buat. Tak mampu buat kerana kekangan, barulah kita tak dapat buat. Tapi kalau sihat, ada peluang, buatlah amalan sunat. Sekarang ni bulan Rejab. Walaupun kita tidaklah mengatakan ada tuntutan berpuasa bulan Rejab sebab Syakban lebih kuat lagi. Tapi kalau ada orang, kita galakkan. Apa lagi amalan sunat? Baca Quran, iktikaf masjid, berzikir. Apa lagi amalan sunat? Yang buat dapat pahala, tak buat rugi. Poligami misalnya, sunat. Mana buat dapat pahala, tak buat rugi je. Bukan benda wajib. Nak sampai nak pergi ke Thailand, tak payah benda tu. Tak ada hanya. Tapi syarat kata ulama, benda sunat tu tak boleh buat one shot. Dia mesti buat secara continuity, berkesinambungan. Kalau kita baca Quran, jangan bulan Ramadan saja. Artinya start pada Rejab, Syakban, dia memang benda continuously kita buat. Dia mesti berterusan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi tentang khususan hari-hari tertentu nak beramal. Rejab nak beramal, Syakban nak beramal. Macam mana ya Rasulullah? Nabi jawab, la kana amaluhu dimatan. Tidak, amalan ini benda berkesinambungan. Dia tak boleh buat sekali saja. Benda-benda sunat ni dia kena konsisten. Hadis Bukhari Muslim. Artinya kalau puasa Isnin Khamis dia memang konsisten saja. Yang kedua, orang amalan sunat ini kalau kita buat, tanda amalan kita yang sebelum ni diterima oleh Allah. Kata ulama, thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan selepas. Contoh, puan-puan, tuan-tuan, lepas iktikaf masjid, dengar kuliah, baca Quran misalnya, kemudian balik. On the way balik, tolong orang misalnya. Ada orang susah, beri makan. Ada kucing terbiar, kita bagi ke makan. Ada kebaikan yang berterusan, itu tandanya benda yang berterusan. Dan itu tanda amalan kita yang ini diterima oleh Allah. Contoh bulan puasa. Ramadan kita all out. Siang puasa. Malam ibadah. Qiyamul Lail, mengaji Quran, buat halaqah, buat tadarus. Bagus. Nanti masuk Syawal, berterusan lagi. Oh, itu yang bagus. Dia masalahnya sekarang, apabila di bulan Ramadan, dia penuh. Tapi bila dia masuk bulan Syawal, kosong. Dia tidak berkesinambungan. Tak ada nilai lah sunat itu. Sunat dia kena continuously. Macam orang balik Mekah. Ada orang tanya, Ustaz macam mana nak tahu kita balik Mekah Allah terima amalan kita? Mudah saja. Kalau di Mekah, awak hari-hari pergi Masjidil Haram, balik Malaysia haram pergi masjid. Tak ada kesinambungan. Mana tak ada lah. Mana yang awak buat tu, gitu je. Lupa. Habis. Dia ada continuously. Itu benda sunat. Jadi buatlah kebaikan yang banyak. Hidup di dunia cuma sementara. Tempat membuat amal ibadat. Kumpul kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan juga maksiat. Siapa suka megang adat, muliakan sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Dan yang paling sedap, Allah sayang kita. Itu tandanya. Saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan, ada satu ibadah sunat ini yang jarang dah dilakukan oleh kita, iaitu berzikir. Berzikir ni dah agak kurang dilakukan. Dan zikir yang bagus untuk kita amalkan adalah istighfar. Istighfar ni amalkanlah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walaupun dia statusnya sunat, tapi fadilatnya besar. Ada satu kisah Hasan Al-Basri rahimahullah. Ni Imam Al-Qurtubi riwayatkan daripada Ibn Syubaih. Dia cerita, ada seorang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Masa tu musim kemarau. Datang seorang lagi, dia mengadu, dia miskin. Datang lagi seorang mengadu pada dia ni lama kahwin, tak ada anak. Datang seorang mengadu pada dia, kebun dia lama kering sebab kemarau. 4 orang ni bila jumpa Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri bagi jawapan sama. Orang itu kata, Tuan Guru, saya ni miskin, susah, bukan B40 ni, bawah pada B40, teruk sangat terduduk dah ni.
Susah sangat saya ni. Duit dalam KWSP pun tak ada. 300-400 je. Tak boleh nak buat keluar dah. Tolonglah saya miskin. Nak buat apa ni tuan? Apa jawab Hasan Basri? Gini bang, balik istighfar. Takkan itu je tuan guru. Iya, istighfar je. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Orang ni balik. Bila datang orang kedua mengadu, saya kahwin lama, tak ada anak. Tolonglah sikit ustaz. Doa ke apa petua makan kurma ajwa ke mana ke. Awak balik, istighfar je. Sudahlah orang tua ni. Kita datang pada jauh mengadu masalah besar, dia suruh istighfar je. Datang orang ketiga cerita kebun dia ni kering, payah air tak mengalir ke tempat dia macam mana gaya. Ginilah bang, awak balik, awak istighfar je. Ketika itu Rabi' bin Syubaih, dia macam rasa tak kena lah. Dia pun tegur Hasan al-Basri. Syekh, entah tak boleh begitu Syekh. Orang datang pada jauh, baris nak jumpa awak. Tanya hukum, tanya benda susah mengadu. Takkan itu jawapannya. Bagilah sikit doa-doa ke apa ke. Hasan Basri jawab, Syekh, kawan ni bukan bagi jawapan peribadi. Apa hak kawan jawab tadi? Kawan jawab ikut firman Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampun kepada aku maha pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau mau istighfar, nescaya pertama sekali aku akan hantarkan kamu hujan lebat yang mencurah-curah, dan aku akan kurniakan kepada kamu harta kekayaan. Aku turunkan pada kamu anak pinak dan mengadakan bagi kebun-kebun tanaman kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Maka kata Hasan al-Basri, bukan jawapan kawan. Allah janji, siapa istighfar, tambah anak, mudah dapat zuriat. Orang miskin rezekinya ada, kebun kering, kebun tu akan mengalir air. Baik itu istighfar. Benda kecil tapi fadilatnya besar. Dalam kitab Sifatus Safwah karangan Ibnul Jauzi, ada satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sedap agak cerita ni. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia mengembara ke sebuah negeri. Negeri itu dah pegang mazhab dia. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Dia pergi negeri itu, orang tak kenal dia. Ialah zaman itu tak ada YouTube, tak ada Facebook. Orang tak kenal ulama, kenal nama, kenal ajaran, tapi orangnya orang tak kenal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pergi masjid, masjid tu ikut mazhab dia. Tapi orang tak kenal dia, orang buat tak tahu lah ke dia. Lepas habis sembahyang, dia menyandar, dia tiang nak berehat. Datang AJK masjid, AJK garang-garang, halau dia keluar. Minta masjid tak boleh tidur. Masjid kan tak boleh tidur. Tak boleh tidur sini, minta keluar. Yelah, Imam Ahmad malas nak tahu saya siapa. Dia malas guna buah tu. Tak apalah, orang suruh balik, baliklah. Ketika dia nak balik, dia berjalan. Mana nak tidur malam ni? Masjid pula tak boleh baring. Nampak satu orang lelaki bawa barang dagangan dia. Dia tolak warung, tolak gerai. Jadi dia pun pergi tengok. Orang meniaga peramah. Nampak Imam Ahmad. Dia pun tak kenal. Encik ni bukan orang sini. Nak pergi mana? Oh, saya ni sedang mengembara. Dia tak khabar di Imam Ahmad. Saya sedang mengembara melihat keindahan alam. Dah tu mana malam-malam jalan sini? Cari tempat tidur. Tadi saya tidur masjid. Kena keluar pula. Oh, pakcik tu memang JK lantikan baru ni garang sikit. Orang lantikan dulu tahan sikit. Ni lain macam lah angin ni semua ni. Kami pun tak daya. Oh, ginilah encik. Cik tidur rumah saya je. Esok rancang lah nak pergi mana-mana. Dah malam sini, bukan ada hotel bajet sini. Tidur rumah saya. Saya duduk berdua je dengan orang rumah. Anak besar-besar duduk kat lain lah. Cik kerja apa? Saya kerja jual roti. Oh, jual roti bawa balik niaga. Ayalah. Imam Ahmad ikut dia. Penjual roti ni, ketika dia tolak warung ni kecil dia ni, sepanjang jalan mulut kumat kamit. Tak tahu jampi apa. Sampai di rumah dia layan Imam Ahmad apa semua. Sampai di sini dia tempat tidur. Muhammad pun dia berasa nak tahu. Dia kata minta maaf. Encik, saya tengok encik daripada jalan tadi sampai ke rumah mulut kumat kamit baca apa?
Oh, kata lelaki ni, saya istighfar. Saya memang suka istighfar. Mana-mana saya pergi, saya berjalan, saya astagfirullahalazim, astagfirullah. Saya suka istighfar. Oh, apa hikmahnya banyak istighfar ni selain pada Allah ampun lah. Oh, dia kata saya sejak banyak istighfar ni, saya rasa Allah ampunkan dosa saya banyak. Kemudian saya rasa doa mustajab. Saya minta insya-Allah dapat. Imam Ahmad tanya, semua doa dapat? Setakat ni begitulah. Cuma ada satu doa je saya tak dapat lagi. Pakcik doa apa yang tak dapat lagi? Saya pada dulu berdoa tak tahulah, tak luluh-luluh lagi. Saya berdoa, ya Allah bagilah sekali peluang aku nak merasa Imam Ahmad bin Hanbal datang rumah aku, tidur rumah aku sekali. Tapi agaknya mungkin mengarut. Doa tu yang tak mustajab lagi. Imam Ahmad terkejut. Kata pakcik, saya Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis pakcik tu. Imam Ahmad dapat satu pelajaran. Ini disebut dalam kitab Sifatus Safwah. Begitu tingginya nilai istighfar, mustajab doa kita. Puncanya kenapa? Sebab orang banyak buat amalan sunat ni, Allah sayang dia. Jadi banyakkanlah amalan sunat. Istighfar tu salah satulah daripada ratusan zikir yang kita boleh amalkan. Tu yang ketiga. Saya ringkas je lah. Dia ada 5 je. Yang keempat, tanda Allah sayang kita, Allah uji kita. Ini dah tahulah. Allah uji, makin diuji, makin naik pangkat lah. Sebab kita pun, uji ni lah bahasa Inggeris panggil test. Kita masa belajar di college ke universiti ke, nak naik semester kena ada test. Tak ada test macam mana nak naik semester? Tak tahu cerdik, tak cerdik. Jadi dari SEM 1, nak naik SEM 2, ada test, ada ujian. Lulus, baru naik semester 2. Part 2. Lulus lagi, part 3. Sampailah kita graduate. Maka dalam hidup pun sama, Allah nak naikkan taraf kita daripada hamba biasa sampai jadi kekasih dia. Dia kena ada test, ada interview, ada gini-gini. Lulus, jadi orang yang kekasih Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda Allah sayang pada kita adalah dibukakan pintu amal soleh sebelum kita meninggal dunia. Iza aradallah bi'abdin khairan ista'malhu. Apabila Allah nak beri kebaikan, kasih sayang kepada seorang, Allah bukakan peluang orang tu beramal. Sahabat bertanya, wa masta'malhu, apa tanda orang beramal ya Rasul? Yuftahu lahu amalun salih baina yaday mautih hatta yarda anhu man hawlahu. Tanda orang dibuka peluang beramal adalah Allah bukakan dia peluang beramal sebelum dia meninggal, dan lepas dia meninggal orang redha pada dia. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Kita doa kepada Allah, kita sekarang ni sihat, boleh beramal. Kita takut kita jatuh sakit. Jatuh sakit yang bedridden, yang akhirnya tak boleh nak beramal lagi. Kita tak nak jadi begitu. Kita nak kita ni mungkin nano lama, hura-hara, cucuk bintang. Tapi tiba ada satu momen, kita berubah jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Nak ngaji, nak apa, pup meninggal. Itu tanda Allah sayang. Kita takut kita sekarang tengah rajin beramal. Tiba sakit dah semayang. Nak semayang macam mana? Baring, bedridden. Kadang orang kalau sakit, kita nak ambilkan wuduk boleh marah. Sejuk macam-macam. Tapi kita kesian, takkan dia nak habiskan nyawa dia dalam keadaan tak ada amalan langsung. Orang mengaji ke dia? Dia dah tak boleh mengaji. Kita doa pada Allah, janganlah kita jadi begitu. Bukanlah kita khabar kalau mak ayah kita sampai sakit, tak pernah membaca tu tak baik. Bukan. Kita sangka baik, husnul khatimah. Tapi untuk kita doa pada Allah. Jangan sampai kita nak mati esok tak dapat nak beramal. Dek kerana sakit dan sebagainya lagi. Baik itu, istakmalhu. Kata sahabat bila tanya benda, apa tanda istakmalhu itu tadi? Dia diberi peluang beramal sebelum dia mati. Sebelum dia mati dapat beramal. Kita sekarang ni beramal, mati tak tahu bila. Jadi, tak boleh nak bangga sangatlah. Alhamdulillah sekarang saya dah jadi orang baik. Belum tentu lagi. Sebab tak tahu esok lusa tu jadi benda pula kita ni esok. Jadi kita doa pada Allah. Sampai ke hujung nyawa kita, kita masih boleh beramal. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada pagi ini. Bagi menggantikan kuliah duha yang biasa dijalankan oleh Ustazah Nur Hayati. Yang sekarang ada di Tanah Suci. InsyaAllah hari esok kita akan bertemu lagi dalam program mingguan kita, iaitu Minda Imam Besar. Dan kita masih membincangkan bab perubatan Islam. Dan hari esok kita akan belajar satu bab yang saya kira mustahak juga. Iaitu bab
perubatan menggunakan madu. Madu. Ini madu yang memang boleh bawa balik ke rumah, tak ada masalah. Tuan-tuan jangan susah hati. Dia ada madu yang tak boleh bawa balik. Bawa balik memang dengan botol-botol dia ketuk kepala kita. Ini madu yang original betul. Madu selagi itu tak. Sebab itu bukan madu, tu racun bagi dia, bukan madu. Jadi sikit sekadar itu. Kita jumpa hari esok. Sebelum berpisah kita tutup dengan doa. Moga majlis berkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu minna mutaqabbala. Allahumma qal adhallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihil jidda wal ijtihad wal nashat wa'idna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kami rezeki mampu melaksanakan puasa dan solat malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah kami ketekunan, kesungguhan dan semangat. Dan kami berlindung padamu dari fitnah di dalam bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.